Assalamualaikum. Kumpulan kami ingin membentangkan tunjuk cara catur. Okay, sebelum tu kami nak memperkenalkan sendiri. Okay, nama saya Muhammad Muaz Ramzi bin Muhammad Ramzi. Nama saya Muhammad Izam Arif bin Muhammad Sani. Saya Muhammad Ikhwan Zakidin bin Muhammad Syazani. Saya Nabi Akmal bin Zaimi. Khususnya. Like. Okay, untuk pengenalan catur, permainan catur merupakan permainan berpapan paling popular di dunia. Permainan ini sudah wujud sejak 1300 tahun yang lampau. Catur sangat senang dipelajari, namun memerlukan sepanjang hayat untuk dimahiri. Permainan catur membuatkan seseorang itu fokus dalam apa yang dilakukan kerana permainan catur membuatkan seseorang itu menggunakan otak kiri dan kanan dengan konsisten. Objektif permainan ini adalah untuk checkmate pihak lawan. Ini berlaku apabila king ataupun raja salah satu pemain berada dalam keadaan check dan tiada sebarang gerakan yang mampu dibuat oleh pemain tersebut bagi mengelakkannya. Okey, seterusnya. Slide seterusnya. Okey, untuk cara permainan catur, cara-cara untuk mengangkatkan buah catur. Yang first, raja ni bergerak secara bebas. Yang seterusnya, okey, untuk ratu ialah boleh bergerak ke depan, ke belakang, ke tepi dan ataupun secara berpenjuru. Okey, saya serahkan slide ini kepada presenter yang seterusnya. Okey, kita bergerak kepada rook. Rook boleh bergerak ke depan, ke tepi, ke belakang. Rook adalah kepingan yang kuat apabila mereka melindungi dan bekerjasama sesama sendiri. Next, kita ada bishop. Bishop boleh bergerak sejauh mana yang ia mahu, tetapi secara berpenjuru. Bishop bekerjasama dengan baik sesama mereka kerana mereka saling menutupi kelemahan antara satu sama lain. Next, kita ada kuda. Kuda bergerak secara L. Dia sangat berlainan dengan buah catur yang lain. Dia boleh melangkah buah catur yang lain. Khususnya kan? Next. Yang terakhir kita ada bidak atau budak. Budak ini adalah luar biasa kerana mereka bergerak dengan menangkap dengan cara yang berbeza. Mereka bergerak ke hadapan tetapi menangkap secara menyerong. Bidak hanya bergerak ke hadapan dengan satu petak setiap masa kecuali pada langkah yang pertama. Mereka boleh bergerak dua langkah. Budak boleh menangkap dengan menyerong satu petak di hadapannya. Next ke? Next. Di sini ada beberapa istilah dalam permainan catur.
First, blunder. Blunder ni gerakan yang sangat silap dan boleh menyebabkan kekalahan yang sangat jelas. Kedua, kita ada castling. Suatu gerakan istimewa sekali saja di mana king or rook saling bertukar silang kedudukan. Sama ada di bahagian king side notasi 0-0 atau queen side 0-0-0 dengan syarat yang tertentu. Syaratnya ialah king tidak berada dalam keadaan check. Petak yang dilalui tidak check oleh lawan. Petak letaknya king selepas castling dilakukan tidak check. Antara king dan rod tersebut tiada buah lain yang menghalang. King dan rod tersebut tidak pernah bergerak. Check, king diserang. Dalam notasi ditulis plus. Checkmate, king telah dikepung dan tidak boleh diselamatkan lagi. Next, kita ada draw. Seri. Seterusnya, empasan. Salah satu keistimewaan pawn gerakan makan silang dengan syarat tertentu. Illegal move, gerakan yang tidak sah seperti king bergerak ke petak yang check. Perpetual check, check yang berterusan. Promotion, suatu keistimewaan di mana pawn sampai ke petak 8 bagi putih dan petak first rank bagi hitam. Menjadi queen, rook, bishop atau knight. Tetapi tidak boleh menjadi king. Resign, menyerah kalah untuk tujuan tertentu. Stalemate, salah satu situasi seri iaitu king telah dikepung atau tidak dapat bergerak tetapi tidak berada dalam keadaan check. Next. Okay. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang strategi dan taktik permainan catur. Hello. Okay, strategi permainan catur. Strategy is knowing how to formulate a plan for the chess game. Maksudnya kat sini kita kena tahu macam mana kita nak melaksanakan plan dalam permainan chess dan arrange your chess piece to accomplish the plan. Maksudnya kat sini dengan menyusun buah catur untuk menyelesaikan plan kita tu. Okay, ini adalah salah satu contoh plan kita. Every chess opening aims to copy or control the center square. Maksudnya kat sini every chess opening ni bahasa mudah dia memberi laluan kepada buah chess yang lain. Contohnya yang paling famous Queen Gambit dengan King Gambit. Queen Gambit ni dia menggerakkan bidak yang berada di depan Queen. First dia gerakkan bidak 2 langkah ke depan pergi ke kotak warna hijau ni. Untuk King Gambit dia menggerakkan bidak yang berada di King 2 langkah ke depan ke kotak warna hijau. Okey, ni apa? Sebab kenapa kita kena control center square ni, sebab in chess geometry the center is important because each chess piece exercise maximum mobility in the center. Okay, untuk fahamkan ni adalah contoh dia. Contoh dia bagi knight warna putih, dia mempunyai banyaklah tempat yang dia boleh gerak. Kalau contoh knight warna hitam ni, dia boleh bergerak dua petak je. Kalau dia gerak pun nanti king putih akan makan dia. Okey, seterusnya adalah taktik permainan catur. Ni example ni antara yang paling berguna lah untuk semasa kita main permainan catur ni. Contohnya ialah fork
pin, screw, skewer dengan windmill. Okey, untuk fox double attack, dikenali sebagai double attack, dia piece charge yang terlibat semua boleh guna. Ini adalah antara example rook. Rook ni dia boleh makan knight dengan bishop. Dan seterusnya knight. Knight dia antara dua ni dia dah check king, dia auto boleh makan queen lah. Bishop dia boleh pilih antara rook ataupun rook ni. Rook atas ataupun rook bawah. Okay, untuk queen dia memang paling paling kuat lah dalam fork ni. Dia boleh ada banyak arah dia boleh attack. Rook, knight dengan king. Kat sini dia boleh auto makan antara dua ni lah sebab queen dah check. Untuk king dia boleh kat sini dia boleh makan antara dua ni. Untuk pawn pun sama. Dia boleh makan antara nak makan kuda ataupun kuda supaya. Okey, untuk pin chess piece to attack. Untuk pin ni adalah contoh dia. Okay, only rook, bishop and queen can use this tactic. Untuk kat sini, queen ni dia pin bishop supaya dia tak boleh gerak. Andai kata ada pawn ke ataupun kuda kita dekat dengan bishop ni, dia tak boleh makan. Sebab dia kalau dia makan, dia open check. Okay. Ini types dia ada dua, absolute pin dengan relative pin. Absolute pin attack for the king. Untuk relative pin dia attack for the available chess piece. Ni dia available chess piece ni queen dia lah, dia attack sebab lepas tu kuda dia tak boleh gerak. Okay, untuk skewer ni only rook, bishop and queens can use this tactic. Kat sini dia rook ni dia check, kat belakang dia ada king, ada queen. So dia masa dia dah check ni, king ni dia yang warna hitam ni dia kena gerak king je. Dia tak boleh gerak piece yang lain. Okay, dia kalau dah gerak king tu rook auto makan queen lah. Okay, seterusnya windmill. Windmill ni taktik paling rare lah. Taktik paling rare sebab windmill ni paling nak dikatakan paling seram lah. Okay, dia can continually check and attack at the same time. Contohnya kat sini. Ni ada contoh dia. First, white move first. Okay, mula white dia bishop dia sacrifice dia punya queen untuk tujuan windmill lah. Okay, lepas tu black makan, lepas tu rook makan, dia check dan king boleh jalan ke kanan saja, dia tak boleh nak buat apa-apa dah. Dia ke kanan, lepas tu rook makan, bishop check dan seterusnya. Dia pergi king pergi ke kiri, rook check dan dia ulang check, makan, check, makan. Lepas tu check, makan, check, lepas tu king kena gerak, dapatlah king dia balik. Kat sini buah putih terdapat banyak advantage lah kepada buah putih. Antaranya bishop dengan kedudukan pawn untuk nak pergi ke ni lah, kotak ke-8 ni untuk ambil queen. Okay, itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan bagi kepada Izham Arif. Bila seterusnya untuk sejarah permainan catur. Sejarah permainan catur terdapat di India, Timur dan juga Eropah dan juga moden. Okay, secara sepintas lalu, catur berasal daripada perkataan chaturanga itu sendiri daripada bahasa Sanskrit yang bermaksud 4 bahagian negara. Sejarah permainan catur bermula seterusnya. Catur bermula di India, berkembang pada abad ke-6. Permainan catur di India memerlukan 2 orang main. Sejak dulu lagi memerlukan 2 orang main. Dan pada zaman catur di India, papan catur memiliki 100 kotak atau malah lebih. Seterusnya,
Seterusnya kita lihat pada catur di Timur Tengah. Catur di Timur Tengah diasaskan oleh Empire Sassanid Persian, memperkenalkan permainan caturang sebagai salah satu cara agar rakyat mengenangnya sebagai seorang pahlawan legenda. Seterusnya catur di Eropah. Catur di Eropah memasuki melalui Persia. Pihak tentera akan menggunakan chess apabila berjaya menaklukki sebuah kawasan. Contoh dapat dilihat pada gambar iaitu Knights Templar bermain chess pada tahun 1283. Seterusnya catur kita lihat catur era moden yang kita lihat sekarang. Catur era moden mula diperkenalkan pada tahun 1834. Dan pada tahun 1851, London Chess Tournament mula menggunakan batas-batas waktu pada setiap main, iaitu dia menggunakan peraturan masa. Menggunakan jam pasti menggantikan jam moden pada abad ke-19. Dan juga peraturan yang diperkenalkan waktu itu ialah chess boleh menggerakkan sebanyak 30 kali dalam masa 2 jam. Contoh gambar yang terlihat sekarang ialah diambil daripada siri The Queen's Gambit 2020. Sekian, terima kasih.